Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam pembelajaran maya mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Cikgu telah memilih tajuk berkaitan kemahiran permainan jaring. Hari ini, cikgu akan memfokuskan permainan badminton. Cikgu yakin ramai di kalangan pelajar meminati permainan badminton. Semestinya kamu mengenali ramai pemain-pemain badminton kebanggaan negara kita seperti Datuk Lee Chong Wei dan Lee Zijia. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membincangkan beberapa kemahiran, konsep pergerakan dan strategi yang boleh digunakan dalam permainan badminton. Sebelum kita melihat dengan lebih jauh, marilah kita ketahui apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai di akhir pembelajaran kita. Yang pertama, pelajar-pelajar dapat melakukan kemahiran badminton dalam situasi permainan sebenar. Yang kedua, pelajar-pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan badminton. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat bagaimana teknik menyerang dalam acara perseorangan. Kali ini, kita akan menggunakan teknik permainan jaring dan smash. Teknik permainan di jaring memerlukan kemahiran permainan yang tinggi seperti ketangkasan, masa tindak balas dan sentuhan bulu tangkis yang sempurna. Teknik permainan jaring yang baik akan membuatkan pemain lawan berada dalam keadaan bertahan. Pihak lawan akan mudah melakukan kesilapan sehingga bulu tangkis terkandas di jaring atau terpaksa menghantar bulu tangkis tinggi. Pemain yang menyerang perlu bijak memilih ruang ketika melakukan smash. Pemain yang menyerang juga boleh menggunakan kemahiran pukulan junam ataupun drop selain melakukan smash. Dalam melakukan permainan jaring dan smash, dua istilah yang pelajar-pelajar sering dengari iaitu lob dan lifting. Apakah itu lob dan lifting? Lob bermaksud memukul bulu tangkis tinggi dari belakang gelanggang ke belakang gelanggang lawan. Manakala lifting bermaksud mengangkat bulu tangkis yang dihantar rendah di hadapan jaring tinggi ke gelanggang lawan. Bagaimana mempraktikkan permainan jaring dan smash ini dalam latihan? Mari kita merujuk gambar rajah yang diberi. Gambar rajah menunjukkan pemain M1 dan M2. Pemain M1 akan membuat servis. Pemain M2 memilih untuk bermain di jaring dengan menghantar bulu tangkis ke bahagian hadapan jaring gelanggang lawan. Pemain M1 akan membuat angkatan bulu tangkis ataupun lifting yang tinggi ke gelanggang lawan. Pemain M2 akan melakukan smash atau mempunyai pilihan sama ada untuk melakukan drop. Pelajar-pelajar, mari kita lihat apakah kekuatan dan kelemahan teknik ini. Dari segi aspek kekuatan, teknik ini merupakan strategi yang mudah untuk mengelirukan lawan dan memaksa lawan bergerak pantas dalam gelanggang. Manakala dari segi aspek kelemahan, pemain yang menyerang perlu mahir dalam permainan jaring untuk mengelakkan bulu tangkis yang dihantar tinggi. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat bagaimana cara latihan permainan jaring dan smash dilakukan. Permainan jaring memerlukan ketangkasan, masa tindak balas dan sentuhan bulu tangkis yang sempurna. Pemain perlu fokus dalam memastikan sentuhan yang dilakukan cukup sempurna bagi membolehkan bulu tangkis jatuh berdekatan dengan jaring lawan. Kemahiran sentuhan, ketepatan masa sentuhan merupakan aspek yang sangat penting. Kejayaan melakukan sentuhan yang tepat akan mengelirukan pihak lawan. Pihak lawan juga akan mengalami kesukaran untuk mengambil bulu tangkis semula. Sekiranya pihak lawan berjaya mengambil bulu tangkis, pemain perlu mengangkat tinggi ke gelanggang lawan dan ini memberi peluang kepada pihak lawan untuk menyerang menggunakan teknik smash. Seterusnya, kita saksikan bagaimana untuk melakukan teknik smash.
Teknik smash merupakan teknik mematikan bulu tangkis dengan pukulan yang kuat. Teknik ini memerlukan fokus dan kekuatan pukulan bagi memastikan pihak lawan tidak dapat mengangkat semula bulu tangkis. Kekuatan pukulan smash dapat dihasilkan dengan menggunakan daya gerakan di bahagian pinggul. Perubahan daya dari bahagian kaki seterusnya dipindahkan ke bahagian pinggul dan putaran bahagian pinggul membolehkan daya yang kuat dihantar untuk membuat pukulan. Keupayaan membuat smash yang baik juga bergantung kepada fokus dan ketepatan semasa membuat pukulan. Kedudukan badan pemain yang membuat smash perlulah berada dalam keadaan tidak keras ataupun dinamakan sebagai loose. Kawalan pernafasan semasa membuat pukulan dapat menambahkan lagi kelajuan pukulan dan memastikan bulu tangkis tidak dapat diangkat semula oleh pemain lawan. Keupayaan membuat smash yang laju dan tajam ke gelanggang lawan dapat memastikan pemain yang menyerang memperolehi mata. Seterusnya kita lihat bagaimana untuk melakukan teknik jumping smash. Jumping smash merupakan teknik yang biasa digunakan dalam permainan badminton. Teknik ini digunakan untuk memastikan bulu tangkis dapat dimatikan. Teknik ini dapat menghasilkan kekuatan pukulan yang lebih baik dan mengelirukan pihak lawan. Pemain penyerang akan melonjak tinggi ke udara bagi membuat pukulan jumping smash ini. Teknik ini memerlukan fokus dan ketepatan masa bagi membolehkan pemain yang menyerang menghasilkan serangan yang berkesan. Teknik jumping smash ini juga dapat mengelirukan pihak lawan kerana arah pergerakan bulu tangkis sukar diramal dan pergerakan bulu tangkis adalah sangat laju. Teknik ini dapat memastikan pemain penyerang akan memperolehi kejayaan dan juga mata. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana teknik serangan dalam acara beregu. Dalam acara beregu, kaedah yang biasa digunakan dinamakan formasi serangan wedge. Bagaimana teknik serangan ini dilakukan? Teknik ini merupakan formasi untuk mengelakkan lawan membuat hantaran silang. Formasi ini sangat sesuai digunakan apabila bulu tangkis berada tinggi di tengah-tengah gelanggang. Pemain beregu pasukan menyerang melakukan smash secara lurus. Pelajar-pelajar, apakah kekuatan dan kelemahan dalam menggunakan teknik serangan ini? Dari segi aspek kekuatan, ruang untuk pemain pasukan lawan menghantar bulu tangkis ke kiri atau kanan gelanggang agak sukar dan pemain dapat mengawal gelanggang selepas melakukan serangan. Dari segi aspek kelemahan, jika kurangnya kesefahaman antara ahli pasukan, akan berlaku salah faham pergerakan yang mengakibatkan ruang gelanggang terbuka untuk pasukan lawan menyerang semula. Pelajar-pelajar, kita telah melihat bagaimana teknik serangan dalam permainan badminton. Seterusnya kita akan melihat teknik bertahan dalam permainan badminton. Pertama sekali, kita akan melihat teknik bertahan dalam acara perseorangan. Kemahiran bertahan perseorangan memerlukan seorang pemain bergerak lebih banyak daripada pemain beregu. Kepantasan pergerakan memastikan pemain dapat mengawal gelanggang dengan baik. Pemain perlu memukul bulu tangkis serta-merta bagi mengejutkan dan mengganggu pergerakan pemain lawan. Pemain yang bijak akan menggunakan kuasa, kelajuan, ketepatan, kecergasan dan jangkaan yang baik
bagi membolehkan pemain lawan melakukan banyak kesilapan. Dalam acara perseorangan, tips penting dalam melakukan pertahanan adalah pemain perlu pantas untuk kembali ke kedudukan tengah gelanggang bagi membolehkan pemain mengawal permainan dengan baik. Teknik bertahan dalam acara beregu lebih memfokuskan kepada kepantasan pergerakan dan kesefahaman antara pemain. Strategi bertahan beregu memerlukan pergerakan yang kemas untuk memastikan bulu tangkis dapat dikembalikan ke gelanggang lawan. Pemain perlu bergerak untuk menyerang dan kembali ke tengah gelanggang untuk bertahan. Semasa bertahan, pasangan akan berada bersebelahan bagi memudahkan kawalan gelanggang. Setiap pemain akan kembali ke tengah gelanggang masing-masing. Dan apabila berlakunya posisi penyerang, maka posisi bersebelahan tadi akan bertukar menjadi kedudukan depan dan belakang. Pelajar-pelajar, kita telah melihat teknik menyerang dan bertahan dalam permainan badminton ini. Kedua-dua teknik ini perlu dikuasai bagi membolehkan pemain badminton itu mencapai kejayaan dan juga kemenangan. Seterusnya, cikgu akan menerangkan beberapa info menarik berkaitan permainan badminton. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada jadual yang diberi. Jadual menunjukkan panduan ketegangan raket yang boleh digunakan mengikut jenis pemain. Setakat ini dahulu kelas kita. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini. Sebelum berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya pelajar-pelajar akan mendapat notifikasi video-video pembelajaran maya, pendidikan jasmani dan kesihatan yang terbaru dari cikgu. Jumpa lagi dalam siri pembelajaran akan datang. Assalamualaikum. Bye.